أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang saya hormati barisan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama-tamanya, terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafakkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas limpah kurnianya, keizinan, peluang, ruang dan kesempatan yang masih lagi Allah beri pada kita. Ya, pada saat ini, pada ketika ini Allah masih lagi memilih jiwa-jiwa kita, hati-hati kita untuk berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, berkesempatan untuk mendirikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Dan juga sekali lagi Allah berikan peluang kepada kita lagi untuk kita duduk dalam majlis ilmu, majlis yang penuh dengan rahmat, penuh dengan barakah, ya, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu tempat yang sangat istimewa yang dapat mengangkat darjat hamba-Nya. Kan, orang duduk dalam majlis ilmu ni darjatnya amatlah tinggi, ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ya, segala nikmat, segala rezeki Allah kurniakan kepada kita. Baik, hadirin hadirat, muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pun hari ini bersyukur, banyak-banyak bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana saya maklum pada Ustaz Syarifuddin, saya terpaksa menangguhkan kuliah kita berkaitan kitab Adabul Mufrad pada 3 bulan terakhir pada tahun lepas itulah, ya, bermula bulan 10, 11 dan 12 saya menjalani operation lutut. Sekarang ni pun masih belum lagi dapat solat dengan sempurna, solat atas kursi lagi lah, ya. Terima kasih juga di atas doa ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Baru je lebih kurang minggu kedua bulan 12 hari tu berjalan tanpa tongkat. Rasa, orang kata apa, rasa nikmat besar sungguh Allah beri, ya. Allah tarik nikmat sekejap, dan bila mana dapat berjalan balik seperti biasa tu, rasa satu keajaiban. Duk fikir kadang-kadang mari juga dalam pemikiran ni, macam mana kalau aku tak boleh jalan terus ni, tapi itulah Allah beri balik nikmat pada kita, kan. Allah kurnia balik nikmat kepada kita, alhamdulillah. Baik. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah hari ini kita teruskan balik, ya, tahun baru, kata apa, ada azam baru, ya. Kalau saya tengok lebih kurang pada tahun lepas kita dah habis 50 hadis. Maknanya bermula daripada bulan 1 sampailah ke bulan 9 lebih kurang tu, kita dah bincangkan lebih kurang 50 hadis, ya, di dalam kitab Adabul Mufrad ni. Dan insya-Allah malam ni pun juga kita akan masuk hadis yang ke-50. Mungkin ibu-ibu, ayah-ayah yang ada kitab, ada buku tu, boleh buka muka surat
46 ya, muka surat 46, hadis yang ke-50. Masih lagi berada di bawah tajuk yang kita nak membincangkan tentang silaturahim ya. Kitab Adabul Mufrad ini adalah dikarang oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Seperti mana yang Ustaz maklum mula-mula dulu kita bahas kitab ni, kita bincang kitab ni, yang mana Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala memasukkan ke semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan adab ya, berkaitan dengan adab, dimasukkan keseluruhannya dalam kitab ni untuk sama-sama kita cuba belajar, kita cuba ambil pengajaran, faedah untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita insya-Allah. Baik, hadis yang ke-50. Hari itu kita dah baca, tapi ada syarahan di bawah tu kita tertinggal sedikit. Jadi kita baca lagi sekali ya. Hadis yang ke-50. Haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais qala haddatsani Sulaiman ibnu Bilal an Muawiyah ibni Abi Muzarrid an Sa'id ibn Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال خلق الله عز وجل الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال مه قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذلك لك ثم قال أبو هريرة اقرؤوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. Baik, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah mencipta akan makhluk, maka tak kala selesai daripadanya berdirilah Ar-Rahim. Maknanya sewaktu penciptaan makhluk yang bernama silaturahim tu, Ar-Rahim tu ya, Ar-Rahim ni adalah hubungan kekeluargaan ya, persaudaraan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berkata, bila mana Ar-Rahim tu dicipta, tiba-tiba Ar-Rahim tu berdiri, silaturahim tu berdiri kan. Allah pun tanya kepada silaturahim tadi, mah, dalam hadis tu Allah tanya, dalam hadis tu Nabi kata, Allah tanya mah. Yang dimaksudkan mah ni seolah-olah Allah nak tanya, dengan silaturahim ni apa yang kamu nak kan. Berdiri silaturahim tu, lalu Allah tanya, apa yang kamu nak ni kan, apa yang kamu nak sebenarnya. Lalu jawabnya, jawab Ar-Rahim itu, tempat ini adalah tempat siapa yang berlindung denganmu daripada terputus ya. Silaturahim ni adalah suatu tempat yang mulia ya, yang agung, bermakna orang yang berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala dan memeliharanya daripada terputus, maka itu adalah orang yang duduk dalam kelompok yang mulia tadi. Lalu Allah berfirman, Allah pun nyata cerita balik kepada silaturahim tu, apakah engkau meredai bahawa aku menyambungkan orang yang menghubungkanmu dan memutuskan orang yang memutuskanmu kan? Allah tanya balik kepada silaturahim ni, apakah kamu suka, kamu redha bila mana Allah Ta'ala nak sambung bagi orang yang menghubungkan silaturahim, dan Allah akan putuskan bagi orang yang memutuskan silaturahim. Apa makna ni tuan-tuan? Allah Ta'ala nak buat gambaran. Allah Ta'ala kata nak bagi tahu kepada silaturahim ni bagi manusia-manusia yang ke atas dunia nanti, yang ada hubungan kekeluargaan. Bila mana mereka ni menyambung silaturahim, Allah akan menyambung segala kebaikan untuknya kan. Orang yang jaga silaturahim ni, dalam hadis ni kita ambil pengajaran, Allah akan sambung kebaikan, Allah akan beri ihsan, Allah akan beri nikmat, kurnia, ganjaran, pahala yang banyak. Dan begitu juga
Kata Allah Ta'ala, bagi orang yang memutuskan silaturahim ke atas dunia ni, orang yang suka sangat nak putuskan silaturahim, nak bergaduh, berdendam, berbaloh dan sebagainya, maka Allah Ta'ala kata, aku juga akan memutuskannya. Bermakna di sini memutuskan segala kelebihan-kelebihan kepada orang yang suka memutuskan silaturahim tersebut. Orang yang suka putus silaturahim ni jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada nikmat-nikmat kurniaan ganjaran yang terbaiknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni Allah nyatakan kepada silaturahim tu. Allah Ta'ala silaturahim tadi, kalau Allah bagi orang yang sambung, Allah akan sambungkan. Bagi orang yang putuskan silaturahim, Allah akan putuskan. Lalu apa jawab Ar-Rahim tadi? Dia berkata, bahkan wahai Tuhanku, aku redha wahai Tuhanku. Lalu Allah berfirman, maka yang demikian itu bagimu. Maka apa yang disebutkan tadi itu adalah bagi silaturahim tersebut. Bagi orang yang menyambung silaturahim ni akan dapat kelebihan-kelebihan yang besar, seperti mana yang digambarkan di dalam hadis ni. Kemudian berkata Abu Hurairah, bacalah kalian jika kalian kehendaki, kalau kamu tidak mematuhi perintah, maka tidakkah kamu harus dibimbang dan dikhawatirkan jika kamu dapat memegang kuasa? Ada orang dia boleh ada kuasa, dia ada kekuatan, ada kekuasaan, tetapi dengan kekuasaan itu dia tidak patuh perintah Allah Ta'ala, kan? Dia hidup ke atas dunia, dia ada kuasa tapi tidak patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang macam ni, kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat. Jadi diumpamakan juga orang yang putus silaturahim ni sama level dia, sama taraf dia dengan orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni apa sebenarnya nak bagi tahu dekat kita? Pertamanya, ibu ayah sekalian, penegasan akan haramnya perbuatan memutuskan silaturahim. Tadi dicerita panjang yang mana Ar-Rahim tu makhluk yang minta dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala bagi suatu penghormatan kepada makhluk yang bernama silaturahim tadi tu. Ni ada perbahasan ulama lah, kan? Ada ulama yang menyatakan memang betul silaturahim tu boleh bercakap, seperti mana tangan-tangan kita, kaki-kaki kita di hari akhirat nanti akan bercakap. Mulut ditutup, kan? Mulut ditutup, kaki tangan ni boleh bercakap. Dan begitu jugalah silaturahim ni akan bercakap. Dulu si fulan ni dia selalu suka putuskan aku ni, putuskan silaturahim ni. Maka penegasan akan keharaman daripada perbuatan memutus silaturahim tersebut. Itu satu. Yang kedua, kandungan hadis ini juga menceritakan tentang silaturahim termasuk penyebab diturunkannya rahmat Allah kepada para hamba-Nya, dan memutuskan silaturahim merupakan penyebab terjadinya kerosakan. Orang yang sentiasa menyambung silaturahim ni, maka mereka itu akan diturunkan rahmat oleh Allah Ta'ala, akan dapat kebahagiaan, akan dapat ketenangan. Dan orang yang memutuskan silaturahim ni merupakan penyebab terjadinya kerosakan, bergaduh, berbaloh. Bila bergaduh ni macam-macam lah berlaku, kan? Maka yang tu pukul yang ni, yang tu hasad yang ni, buat benda tak elok kepada yang ni, dengki dan sebagainya. Akan berlaku kefasadan, kerosakan terus akan berlaku. Dan yang ketiga, hadis ini juga nak menunjukkan kepada kita, isti'azah, meminta perlindungan, hanya boleh dilakukan kepada Allah semata. Kita nak mohon perlindungan hanyalah minta dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dari selainnya. Selesai hadis yang ke-50. Baik. Hadis yang ke-51 masih lagi dalam bab menceritakan tentang silaturahim tadi. Muka surat 47. Haddatsana Al-Humaidi qala haddatsana Sufyan an Abi Sa'd an Muhammad ibni Abi Musa
Ani bin Abbas qal wa ati zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil qal bada'a fa amarahu bi awjabil huquq wa dallahu ala afdalil a'mal idza kana 'indahu shay' faqal wa ati zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول فقال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا عدة حسنة كأنه قد كان ولعله أن يكون إن شاء الله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لا تعطي شيئا ولا تبسطها كل البسط تعطي ما عندك فتقعد ملوما يلومك من يأتيك بعد ولا يجد عندك شيئا محصورا قال قد حسرك من قد أعطيته. Hadis yang agak panjang. Hadis ni dia syarah berkaitan dengan ayat Quran tentang jaga hubungan kaum kerabat. Baik. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau telah membacakan ayat wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil, surah Al-Isra ayat 26 ni. Maksudnya apa? Dan berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing. Bila mana diceritakan tentang ayat tu, Ibnu Abbas dia tafsirkan ayat tu, dia kata Allah memulai dengan memerintahkannya dengan hak-hak yang wajib dipenuhi dan menunjukkannya kepada amal-amal yang paling utama apabila ada di sisinya sesuatu. Maksudnya tuan-tuan, bila kita nak beri pertolongan, kita ada harta, kita ada sesuatu lah kan, pertolongan itu dihajatkan oleh seseorang dan benda yang dihajat tu kita ada, kita memiliki kan. Jadi bila mana kita nak memberi sesuatu pertolongan kepada orang, keutamaan pada surah Al-Isra ayat 26 ni Allah Ta'ala kata hendaklah kamu bantu dulu zal qurba, maknanya kaum kerabat dulu. Tengok dulu dalam ahli keluarga kaum kerabat kita ni, bantu kaum kerabat dulu. Keutamaan yang seterusnya wal miskin, orang-orang miskin, dan seterusnya wabnas sabil, ya, orang-orang yang bermusafir yang terputus bekalan. Ini keutamaan. Nak beri bantuan dan ketika itu kita memiliki sesuatu, kita boleh bantu kepada orang tersebut. Lalu Sayyidina Ibnu Abbas membaca pula wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil, dan berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing. Dan dia mengajarkan apabila tiada padanya sesuatu, tadi dia ada barang nak boleh bagi kat orang, boleh bantu orang. Ada kalanya juga tuan-tuan ibu ayah sekalian, orang minta tolong kita, kita nak bantu orang ni kan, nak jaga silaturahim jugalah dalam bab bantu orang ni. Bila mana kita nak bantu, apa yang dia hajat tu kita tak ada kan, kita tak ada pun sesuatu tu, perkara yang dihajati tu kita tak ada. Lalu diajarkan oleh hadis Nabi SAW ni melalui Ibnu Abbas ni, kata dia apabila tiada sesuatu padamu, tak ada apa kat kita ni, tak boleh nak bantu. Lalu Ibnu Abbas membaca firman Allah Subhanahu wa taala wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Dan jika engkau terpaksa berpaling, tidak melayani mereka kerana menunggu rezeki dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang menyenangkan hati kan. Kita nak jaga hubungan silaturahim. Bila orang minta bantuan dengan kita, kaum kerabat nak tolong, nak minta pertolongan dengan kita, kita tak ada perkara yang kita boleh tolong yang dihajati tu,
maka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syarahan daripada hadis ni, tolaklah dengan perkataan yang berhikmah. Malah diajarkan juga dalam hadis ni, apa dia kata? Iddatin hasanah ka'annahu qad kana wa la'allahu an yakuna insyaallah. Seolah-olah dia kata, kalau nak tolak sesuatu yang kita tak ada tu, kita ucapkanlah insya-Allah kita akan bantu bila perkara itu saya ada. Sebab sebelum ni apa yang kamu minta ni saya ada, tapi saya dah bantu orang lain, sekarang ni saya tak ada benda tu. Nanti bila perkara tu ada, saya akan bantu. Kan? Beri harapan, tolak dengan elok. Ya, ini yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Ni amaran, larangan. Ya, hadis ni kata janganlah kamu ni jadikan tanganmu terbelenggu di leher. Apa maksud tuan-tuan? Janganlah kamu ni kedekut. Kan? Kedekut di sini kedekut yang amat sangat. Ya, engkau tidak memberikan apa-apa pun, tak beri pertolongan pun kepada kaum kerabat tadi, kepada orang miskin tadi, kepada Ibnu Sabil tadi, kamu tak tolong pun. Wala tabsutha kullal basta, dan janganlah pula engkau menghulurkannya dengan sehabis-habisnya. Kedekut sangat pun tak boleh, bagi secara melampau pun tak boleh. Kena ada tengah-tengah, tuan-tuan. Kita nak tolong orang, nak bantu orang ni, adanya keseimbangan, adanya wasatiyah, tengah-tengah. Tak boleh bagi terus, kedekut sangat pun tak boleh, bagi terus pun tak boleh. Firmannya, fataq'uda maluman, kerana akibatnya akan tinggallah engkau dengan keadaan tercela. Kenapa? Bila mana contohlah kita bagi semua, ada pula orang lain datang nak minta tolong dengan kita. Waktu tu kita tak boleh bagi dah, sebab tadi aku dah bagi semua dah. Ketika mana kita tak boleh bagi tu, maka akan berlakulah celaan ataupun tohmahan, ruang-ruang untuk orang hina kita tu akan berlaku. Ya, sebab itulah diajarkan adab kepada kita nak bantu untuk menjaga silaturahim ni. Ada stage-stagenya, ada peringkat-peringkatnya, supaya diri kita ni dapat meraihkan pelbagai pihak. Firmannya, mahsura, serta kering keputusan, yakni merugi, sungguh telah merugikan engkau orang yang telah engkau berikan sesuatu padanya. Jadi rugilah, tak ada kita beli banyak sangat kepada diri dia ni, sedangkan kalau kita bagi sedikit lagi tu kita boleh bantu pula pada orang lain. Ya, ni hadis yang menceritakan tentang bagaimana kita menjaga silaturahim dalam bab kita nak memberi bantuan dan juga pertolongan. Keseluruhan hadis ni apa nak cerita, tuan-tuan, ibu ayah sekalian? Pertama sekali, hadis ni nak menceritakan tentang keutamaan infak ataupun keutamaan memberi bantuan pertolongan. Dan dalam memberi bantuan pertolongan tu ada peringkat keutamaannya. Pertamanya, utamakan zil qurba, kaum kerabat. Yang kedua, orang miskin. Yang ketiga, Ibnu Sabil, ya, orang yang dalam musafir terputus bekalan. Itu satu. Yang kedua, bagi orang yang nak bantu tapi dia tak ada apa-apa dia boleh bantu, maka hendaklah tolak ataupun bercakap dengan berhikmah tadi. Kan? Nabi ajar kepada kita ni, tolak bercakap dengan hikmah. Asbabnya untuk menjaga hubungan silaturahim. Dan yang ketiga, hadis ini juga nak menunjukkan kepada kita bagaimana kaedah cara kita nak bantu tu, nak tolong, nak infak, nak derma tadi. Jangan kedekut dan jangan beri secara melampau. Duduk tengah-tengah, supaya diri kita ni tidak dicela oleh orang yang seterusnya memerlukan pertolongan daripada kita. Ya, wallahu alam. Selesai hadis nombor 51. Baik, kita masuk bab yang seterusnya, bab 27, muka surat 50. Bab fadli silaturrahim, bab pada menyatakan kelebihan silaturrahim. Panjang ni bab silaturahim. Macam dulu jugalah kita bincang bab buat baik kepada ibu bapa, panjang sekali kan. Banyak hadis-hadis
yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari, yang dinyatakan oleh Nabi SAW tentang keutamaan buat baik kepada mak ayah dulu. Jadi begitu juga dalam bab silaturahim ni, banyak dikumpulkan hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan berkaitan silaturahim. Baik, hadis yang ke-52, hadis marfu'. Ingat lagi ya, bila mana sebut hadis marfu', maknanya dalam hadis tu ada diceritakan, dinisbahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Baik. Haddatsana Muhammad ibn Ubaidillah qala haddatsana ibnu Abi Hazim anil Ala an Abi Hurairah radhiyallahu an qala ata rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Tengok kan, ada nama ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'un wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilai wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhum. قال لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المال ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. Teruk sekali ni cerita ni kan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau telah berkata, seorang lelaki telah mendatangi Nabi. Abu Hurairah kata ni, dia nampak ada seorang lelaki ni, dia datang jumpa Nabi, ya, dia mendatangi Nabi. Lalu dia telah berkata, lelaki tadi tu yang jumpa Nabi tu, dia telah berkata, wahai Rasulullah. Dia mengadu ni tuan-tuan ya, lelaki ni mengadu kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya bagiku kaum kerabat aku ni, ada seorang ni ataupun ada segelintir kaum kerabat aku ni, aku menghubungkan mereka tetapi mereka memutuskannya. Aku duk jaga hubungan dengan dia ni, tapi dia ni nak lari, nak cuba putus, nak bergaduh, nak berbalah dengan aku. Tu satu. Dia kata lagi, aku berlaku baik kepada mereka tetapi mereka berlaku buruk kepada aku. Begitu juga dalam hubungan seharian, aku banyak tolong dia, aku buat baik kepada dia, tapi dia buat buruk pada aku. Ada lagi ni, mereka bersikap acuh tidak acuh ke atasku padahal aku bermurah hati dengan mereka. Kan? Macam-macam dah dia buat dengan senyumnya, dengan bantuan pertolongan buat baik, tetapi kaum kerabat yang dia tolong, yang dia buat baik itu bersikap acuh tidak acuh. Yang digunakan perkataan wayajhalun di sini digambarkan juga oleh ulama, menceritakan maksud wayajhalun di situ memaki hamun. Bila buat baik, kaum kerabat dia maki hamun dia. Jadi tuan-tuan, hadis ni menceritakan ada 3 benda dalil utama yang menyatakan dia buat baik, yang si kaum kerabat dia ni balas jahat kepada dia. Kan? Cakap baik balas jahat. Kan? Buat hormat dengan dia, bermurah hati dengan dia, sikap acuh tidak acuh. Ada 3 perkara dinyatakan dalam hadis ni. Lalu apa Nabi kata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalau memang sedemikian halnya sebagaimana engkau katakan. Tengok ayat Rasulullah tuan-tuan. La in kana kama taqul ka'annama. Maknanya kalau betul lah apa yang kamu kata ni, Nabi tak tuduh, tapi Nabi buat keputusan berdasarkan apa yang diucapkan oleh lelaki tadi. Kan? Nabi kata kalau macam inilah situasi yang berlaku, seolah-olah ka'annama tusiffuhumul mal, seolah-olah engkau memberi mereka makan daripada bara api. Ya, seolah-olah kaum kerabat kamu tu sedang makan dengan bara api. Wala yazalu ma'ak. Lalu apa nak buat seterusnya? Nabi kata, dan sentiasalah bersertamu pertolongan daripada Allah ke atas mereka selama engkau terus berbuat demikian. Di Nabi kata jangan risau, jangan bimbang, kamu terus saja buat baik kepadanya, kerana bila mana kita buat baik kepada zil qurba tadi, buat baik dengan niat untuk menjaga silaturahim tadi, selama itulah juga pertolongan Allah akan datang kepada kamu. Susah ni tuan-tuan kan. Kita kadang-kadang kita buat baik, orang buat tak baik kat kita, sekali itu je lah
orang tak buat dah, malas cara dah aku kat dia ni, ya, buat baik macam-macam, tiba-tiba dia buat jahat pada aku. Kisah dulu mungkin tuan-tuan ingat kisah Malik bin Dinar, kan, seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dia berjiran dengan seorang Yahudi, dan Yahudi tu buat satu saluran najis, terus ke rumah, ruang pintu utama rumah Malik bin Dinar, ya, begitu teruklah nak buat jahat kepada Malik bin Dinar ni. Namun Malik bin Dinar ni sentiasa buat baik, senyum, tanya khabar, bagi hadiah, tak pernah marah pun. Lalu pelik orang Yahudi tu. Lalu apa dalilnya, kata Malik bin Dinar? Dia kata dia pernah dengar Nabi SAW menceritakan tentang keutamaan buat baik ni, kan, buat baik ni. Begitu juga tentang buat baik dengan jiran ni. Seolah-olah diumpamakan buat baik dengan jiran ni seolah-olah seperti dianggapkan jiran tu boleh mewarisi harta. Malik bin Dinar kata macam tu. Dia risau, sanggup sangat nak buat baik dengan jiran ni sebab dia risau diumpamakan kelebihan buat baik dengan jiran tu macam jiran ni boleh mewarisi harta, kan. Begitu hebat, ya, adab dan juga akhlak, ya, para sahabat, para tabi'in yang digambarkan, yang diceritakan sebagai pengajaran kepada kita. Jadi hadis yang ke-52 tadi, antara pengajaran yang dapat kita ambil juga berkaitan tentang bergaul dengan kerabat tadi, kan. Buat baik sentiasa, walaupun dia buat teruk kat kita, dia buat jahat dekat kita, sentiasa buat baik, kerana orang yang buat baik ni, akhir tadi hadis tu kata apa? Pertolongan Allah akan sentiasa bersama kita, ya. Allah akan sentiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Baik, hadis yang seterusnya 53, muka surat 51. Haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais qal haddatsana akhi an Sulaiman ibni Bilal an Muhammad ibni Abi Atiq an ibni Shihab an Abi Salamah ibni Abdurrahman anna Abar Raddad al-Laisi akhbarahu an Abdurrahman ibni Auf أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا الرحمن وأنا خلقت الرحيم واشتققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. Daripada Abdurrahman bin Auf. Kita kenal Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaya, dan ketika mana berhijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf ni tak ada harta, dia labur segala-galanya untuk agama. Dan bila mana masuk ke Madinah tu, satu riwayat menyatakan dia mulakan perniagaan, dia hebat dalam kemahiran perniagaan ni, maka perniagaannya berjaya. Walaupun pada asalnya dia masuk Madinah dengan harta yang tak ada dah, dia dah habis dah, taburkan kepada agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Hebat Abdurrahman bin Auf ni. Bahawasanya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala. Ini satu lagi berkaitan dengan hadis. Bila mana dalam hadis tu ada disebutkan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, maka jenis hadis itu ialah hadis qudsi. Hadis qudsi ni ialah hadis yang Nabi SAW meriwayatkan, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala, yang bukan sebagai ayat Al-Quranul Karim, tak boleh baca dalam solat, ya. Itu yang dinamakan hadis qudsi. Telah berfirman Allah Azza wa Jalla, aku Ar-Rahman dan aku mencipta akan Ar-Rahim. Kalau kita ingat juga dalam tafsiran surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, jadi ulama tafsir dibuat perbezaan makna Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau kita faham, Ar-Rahman ni adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi semua makhluk, kan. Tak kira lah manusia ke, haiwan ke, orang kaya ke, orang miskin ke, orang baik ke, orang jahat ke, orang muslim ke, orang tak beriman ke, semua rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi makhluk tadi. Yang dimaksudkan rahmat tu dengan nikmat kehidupan, nikmat makanan,
nikmat kesenangan, rezeki dan sebagainya, kan? Allah beri semua nikmat. Itu yang disebutkan kasih sayang Allah dalam bentuk Ar-Rahman Allah Ta'ala. Dan sifat yang kedua Ar-Rahim, perbezaan ya, Ar-Rahim. Ar-Rahim ni pula ialah kasih sayang kepada hamba-Nya yang beriman, ya, khusus kepada orang yang beriman saja. Kasih sayang yang macam mana tu? Kasih sayang dari sudut Allah Ta'ala beri keampunan kepada orang yang beriman. Allah Ta'ala beri ganjaran pahala yang banyak kepada orang yang beriman, walaupun dengan amalan yang sikit. Buat amalan sedikit, ganjaran yang banyak. Itu rahim Allah Ta'ala, kan? Begitu juga Allah Ta'ala berinya kasih sayang kepada orang yang beriman ni dari sudut dapat melaksanakan ibadah dan rasa tenang, rasa seronok dalam melaksanakan ibadah. Itu juga merupakan kasih sayang Ar-Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hadis ni Allah Ta'ala kata, ana Ar-Rahman, aku ni Ar-Rahman, ya, aku ni maha kasih sayang. Wa ana khalaqtu Ar-Rahim, dan aku mencipta silaturahim tu, kan? Silaturahim ni aku mencipta. Washtaqaqtu laha minasmi, dan Ar-Rahim tu, silaturahim tu keluar. Ishtaqaqtu ni dia keluar, terbit daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Ar-Rahman tadi, kan? Jadi sifat Ar-Rahim tu, silaturahim tu adalah keluar daripada sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman wasalaha wasaltuh, wa man qata'aha batattuh. Aku menyambungnya, yakni aku sambungkan kasih sayangku kepadanya. Aku menyambungnya, yakni aku sambungkan kasih sayangku kepadanya, kan? Orang yang jaga silaturahim ni, Allah sambungkan kasih sayang Allah kepadanya. Dan barang siapa yang memutuskannya, aku memutuskannya, yakni putuskan kasih sayangku padanya. Seolah-olah macam sama jugalah maksud hadis ni dengan hadis yang ke-51 yang kita bincang tadi, kan? Allah Ta'ala kata orang yang jaga silaturahim, orang yang hubung silaturahim, Allah akan sambung di sini, Allah akan beri rahmat, kasih sayang kepadanya. Begitu juga dengan orang yang putuskan silaturahim, Allah akan putuskan segala-galanya. Mungkin dia rasa seronok, tapi hakikatnya dia dalam keadaan sengsara, tak tenang, kan? Hidup dalam keadaan gundah gulana, bergaduh dengan orang dan sebagainya. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhenti dulu pada hadis yang ke-53 ni. Setelah kita tengok beberapa hadis yang diceritakan tentang silaturahim ni, pertamanya antara pengajaran yang kita nak ambil, kita kena tahu bahawasanya besarnya, pentingnya, agungnya perbuatan menjaga silaturahim tersebut. Ya, penting sangat-sangat. Kerana apa? Sehingga banyak sekali dalam hadis menceritakan, dikaitkan silaturahim tu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Allah nak memberi rahmat bagi orang yang jaga silaturahim ni. Siapa yang jaga silaturahim ni, Allah nak beri rahmat kepada dia, Allah nak sambung kepada dia, Allah nak beri nikmat kepada dia. Maka sama-samalah kita berada dalam kelompok orang-orang yang cuba sedaya upaya untuk jaga silaturahim di antara kita. Jadi sekadar itu sajalah dulu perkongsian untuk malam ni. Jika terdapat kekurangan, kelemahan, saya mohon maaf. Yang terbaik itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat manfaat, khususnya kepada diri saya sendiri dan juga umumnya kepada para jemaah sekalian. Dan insya-Allah kita berhenti dulu pada hadis yang ke-53. Kalau ikut dalam bab ni ada dua hadis lagi, hadis 54 dan juga 55. Kalau kita tengok makna pun dia lebih kurang sama je, berkaitan keutamaan menjaga silaturahim. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.